Saya sebutkan umpamanya dan menuntut supaya Perdana Menteri dan kerajaan consolidate perkukuh institusi Bumiputera yang sedia ada dulu. Ini cabaran penting kerana sejarah kita itu sangat mengaibkan. Pilihlah Bumiputera yang paling cekap, berpengalaman, berprestasi baik untuk mengurus syarikat dan badan-badan kelolaan Bumiputera. Orang yang rekodnya telah melingkupkan dana Bumiputera, janganlah atas pertimbangan politik dan kroni memberi hadiah terus kepada mereka dan mengorbankan nama Bumiputera walaupun slogan kita masih Melayu dan Bumiputera. Kita tahu pengalaman Bank Bumiputera bagi kita ikuti perkembangan pada ketika itu, Tuan Ketua, cukup mengejutkan. Bank yang diasaskan untuk meletakkan satu imej yang baik bagi Bumiputera telah terkorban. Dan dalam laporan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nordin masa itu, BMF, subsidiari Bank Bumiputera Hong Kong, membelanjakan pada ketika itu $1 bilion di antara 79 sehingga 83 kepada peminjam dari Karen Group dan Josh Tan. Ya, pemantauan tidak ada, pengurusan tidak ada. Mengapa saya ungkit hal ini, Yang Ketua, Puan Pengurusi? Karena hal ini berulang terus. Ya. Kita patut belajar dari pengalaman itu, tapi tidak. Kita lihat umpamanya, selain daripada Bumiputera, saya tidak mau tekankan hal itu kerana sudah sedia maklum, walaupun ia menyakitkan kalau kita kaji umpamanya, teguran tahun 82-83 itu tidak memberi kesan, sebentar kejutan, kemudian diulang dalam institusi yang baru. Umpamanya, Bank Pembangunan. Melalui Bank Pembangunan, setelah Belanjawan 2019 dibahaskan, melancarkan satu dana 3 bilion ringgit Industry Digitalization Transformation Fund. Baik. Dari segi digital baik. Mana kalau kita dengar pengumuman itu, kita akan sambut baik. Iaitu dengan subsidized interest rate of 2%, Puan Pengurusi, dan untuk kita meneroka satu bidang baru. Dan ini dikelolakan umumnya sebagai institusi Bumiputera. Jadi kita anggap keperluan ini untuk membantu anak-anak Bumiputera dalam bidang digital teknologi. Sejak 2019. Tetapi, dan umpamanya, 500 juta ringgit untuk Public Transport Loan Fund. 1 bilion ringgit untuk Sustainable Development Financing Fund. Kalau kita dengar hujah pada masa itu, tidak ada sebab kita harus menolak kerana cadangan-cadangan yang baik dan agak ke depan untuk memikirkan keperluan negara kita menghadapi cabaran baru. Modern transportation, digitalization dan finance. Tapi apa yang berlaku? Ialah umpamanya pinjaman itu diberi pertama 450 juta ringgit kepada Tan Sri K. Iswaran untuk membentuk satu network, Asian Broadcasting Network yang baru yang sebenarnya lingkup sekarang. Saya sebut hal ini, Puan Pengurusi, yang kata ini melihat atau menyingkap pengalaman lama. Tidak, kan ada kesan sekarang. Bila kita bincang dengan Menteri Kewangan tentang moratorium bank
bank komersial mampu bersetuju dengan moratorium dan batalkan faedah. Tapi bank di bawah kelolaan Bumiputera dan bawah kerajaan, bank Islam, bank pembangunan, bank rakyat, tidak mampu dan tidak mungkin melaksanakan kerana kerusakan yang berlaku dalam sistem, kecurangan yang berlaku tanpa sebarang tindakan diambil melainkan penggantian pengurusan. Ada beberapa contoh lain pinjaman yang diberikan yang berakhir dengan keadaan lingkup, termasuk umpamanya pinjaman kepada syarikat Indonesia. Garuda Suci dikuasai oleh Peter Sondak melalui Eagle Rock Capital Berhad. Dan ini juga mengalami permasalahan dan akhirnya setelah dibuat kajian oleh McKinsey yang memberi amaran dan kita tahu berakhir dengan kerugian yang parah. Saya sebut tadi tentang dana untuk consultants. Dia dua perkara. Pertamanya kadang ada keupayaan. Kalau pengalaman saya dulu dalam kerajaan pengurusi, UPE ini menunjukkan prestasi yang cukup baik. Minimum reference to foreign consultants. Sekarang maksimum. Saya jangka ini menteri boleh sahkan almost 2 billion ringgit untuk consultancy fees. Tapi itu satu. Keduanya, pandangan konsultan pun tak dipakai. Dia impressive report, presentation yang sungguh mengkagumkan. Kalau kita baca seperti yang saya sebut pagi tadi, laporan rancangan Malaysia ke-12, dicerakin yang begitu baik. Kalau ditelusuri dengan terperinci, memang cukup memuaskan. Baik. Kemudian Bank Islam Malaysia Berhad, itu yang paling lebih menyakitkan hati. Kerana kita tubuh itu sebagai satu dengan cita-cita jadikan Malaysia ini sebagai hub, contoh terbaik bagaimana kita urus Bank Islam Malaysia Berhad. Tetapi disebut akhirnya 2.2 bilion hutang lapuk dengan izin due to irregularities arising from weak client origination and credit structuring, inadequate accounting monitoring, and ineffective problem recognition processes. Laporan. Puan Pengerusi, bagaimana mungkin kita adakan satu bank dikendali diuruskan oleh Bumiputera kita, pengawasan bank negara minimal, dan akhirnya menyebabkan kerugian yang besar. Dan sekarang seperti kita tahu, tidak mungkin kalau dalam moratorium ini bersama kerana kedudukan yang sangat buruk. Dan lebih teruk, apa yang disebut skandal ini, kerana tabung haji punya kepentingan. Tapi sebabnya, kalau kita lihat, keputusan-keputusan tidak seluruhnya pengurusan. Keputusan ini kerana campur tangan politik, pengurusan yang lemah, dan poor internal controls. Years of regulatory indifference. Saya hanya rujuk berki. Tetapi puncanya juga ialah kerana beberapa keputusan dibuat yang tidak mengikut peraturan dan campur tangan politik berlebihan, termasuk pelaburan di Selatan Afrika dan di Bosnia. Ini dibanding dengan prestasi bank komersial di Malaysia. Maybank, keuntungan bersih 1.96 bilion. CIMB 1 bilion. Public Bank 1.38 bilion. RHB 701.3 bilion. Juta, maaf. Hong Leong Bank 2.8 bilion. Ini keuntungan-keuntungan dicatat
semasa COVID. Sebab itu kita mengatakan janganlah Menteri Kewangan, nampaknya ada kesan positif setelah perbincangan dengan tim MOU ni, beliau nampak setuju dengan moratorium. Saya ucap terima kasih kerana kerajaan tidak boleh dilihat sebagai memihak kepada tokoh-tokoh bank. Mesti melihat kepada keperluan peminjam dan rakyat dalam keadaan mereka tertekan dengan kehidupan ini. Dan kalau kita lanjutkan dengan melihat keuntungan, Top Glove Corporation, syarikat lain, keuntungan besar 1.9 bilion tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2020. Sebab itu kita tekankan kepada Menteri Kewangan, dalam keadaan ekonomi begini, janganlah bebankan rakyat dengan percukaian baru, kurangkan beban rakyat dan haruslah mulakan satu bentuk percukaian yang progresif terhadap golongan yang kaya. Saya setuju dengan peringatan beberapa kawan-kawan supaya janganlah cukai itu menyebabkan orang kurang minat terhadap pelaburan. Ini pernah saya sebut dulu tentang teori pemikir Ibn Khaldun, Abraham Ibn Khaldun, dan juga pemikir progresif Cina Wang Anshe yang mengatakan jangan sistem percukaian itu menyebabkan pelabur kurang minat untuk meneruskan pelaburan. Tetapi kalau dia untung di zaman ekonomi meleset dan orang sakit dan orang tidak ada pekerjaan, maka eloklah dikenakan sedikit tambahan cukai bagi yang kaya, kerana walaupun keadaan ekonomi kita dianggap meleset ataupun tidak memerangsangkan, peningkatan keuntungan sektor korporat adalah lebih tinggi berbanding pertumbuhan pampasan pekerja. Jangan fikir cukai. Upah pekerja pun tak meningkat setimpal. Dan kadang-kadang tempat tinggal tak diurus dengan begitu baik. Sehingga masalah COVID masa baru ini baru nampak. Mustahil tak tahu. Mana ada Kementerian Sumber Manusia, mana ada jabatan-jabatan yang ada ni. Tak tahu macam mana mereka berduduk. Jadi kita hanya ingin catat, pertama bawa pelabur, keduanya biar catat keuntungan besar, kita tak fikir upah pada pekerja dan juga kedudukan mereka. Tempat tinggal dan sebagainya. Celahan Pak Disan. Speaker, dalam mencelah tajuk upah dan gaji ini, saya sangat terkesan dengan hujah ini. Saya tamat belajar tahun 1987, jadi pengurus ladang. Gaji 1,680. 1987. Hari ini, tahun 2021, apakah Pak Disan sedar, dalam kajian yang dibuat oleh Bank Negara mengenai upah sebenar lepasan graduan, ini laporan 2018, dia mengatakan tren gaji permulaan bulanan bagi kebanyakan siswaza semakin mengecil sejak tahun 2010. Mengecil setara mana? Lebih separuh daripada graduan mendapat gaji kurang daripada 2,000. Ini dipanggil, istilahnya adalah gaji permulaan bulanan. 2,000. 1987 dulu, gaji graduan, saya ambil dalam kes saya lah, 1,680. Tak kalah 34 tahun kemudian gaji graduan 2,000. Bermaksud ini masalah utama negara kita, upah mendatar kalau naiknya sangat kecil. Jadi ini membabitkan keupayaan kuasa beli yang kecil ketika kos sara hidup melonjak tinggi. Jadi saya fikir ini isu yang sangat fundamental dalam bercakap tentang masalah rakyat di negara kita. Kerana daripada pagi saya dengar, 1 jam 10 minit sudah Pak Disan bercakap, temanya berkitar kepada tema kesenjangan
atau ballooning inequality. Dalam serba-serbi, itu temanya. Tapi dalam soal upah, ketika sesi petang ini Pak disambung, saya mohon sedikit pandangan. Biarpun 30 tahun berlalu, kita masih terperangkap dalam putaran upah atau gaji yang kecil menyentuh tentang segmen graduan ini. Terima kasih Pak Disan. Mana baru. Pagi tadi Pengerusi saya mulakan rancangan Malaysia ini pekan pun ada dengan menekankan peranan Allahyarham Tun Abdul Razak tatkala meluncurkan dasar ekonomi baru rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 di mana ditekankan soal kemiskinan dan keadilan bagi rakyat terutama desa dan pendalaman. Sekarang dah jadi miskin bandar dan dia berkembang terus. Miskin bandar serius. Jadi apa yang disebut oleh Mana Baru, ini diperkuatkan dengan kenyataan bahawa keuntungan sektor korporat dalam rancangan Malaysia ke-11 adalah 583 bilion ringgit. Nah, peningkatan ini ketimbang peningkatan upah pekerja tidak setimpal. Jadi kalau kita lihat umpamanya angka yang pernah saya sampaikan di sini, di Korea, di beberapa negara lain, dia sekurang-kurangnya hampir setimpal, walaupun tidak lebih. Kerana kalau bila ada kesenjangan begitu pendapatan dan upah masih rendah, keuntungan melonjak tinggi, ia tidak akan menjamin peningkatan produktiviti. Dia ada correlation di antara upah dan produktiviti. Ini kajian cukup dibuat. Baik. Sebab itu saya sengaja menyebut tentang contoh syarikat-syarikat yang beruntung keuntungan. Puan Pengerusi, saya juga sebut tadi tentang keperluan kerajaan menyegerakan tindakan menjamin pengurusan dan pengawasan syarikat-syarikat kerajaan, JLC, JLIC, terutama yang dianggap tonggak institusi Bumiputera. Ya, saya dah sebut contoh di mana institusi Bumiputera itu dikhianati sehingga terkorban. Tetapi dalam langkah ini, yang Bapak Menteri ada, yang disebut transformasi ratusan kali itu, tidak menunjukkan keupayaan kita untuk bertindak lain daripada yang lain. Ya. JLC masih diteruskan, masih ada pembahagian, kroni-kroni, politik gitu-gini. Kalau layak saya tak apa soal. Kalau strict untuk menjadi pengurusan, tidak soal. Tapi kalau dinilai umpamanya dari sudut berapa upahnya, berapa kemudahannya, berapa saham, berapa kontrak nak beri kepada anak dan menantu dan keluarga, dari Perdana Menteri sampai ke bawah, kalau itu pertimbangannya, mustahil yang Bapak Menteri transformasi ini akan berlaku. Jadi sebab itu saya syorkan supaya ada laporan dalam pemantauan ini. Dan kalau boleh, jawatan kuasa pilihan Parlimen hanya untuk memantau perjalanan badan-badan selain daripada kerajaan, juga JLC dan JLIC supaya lebih telus, lebih bertanggungjawab. Ya. Ini kalau tidak, namanya inklusif. Tetapi dasar tidak. Namanya mampan. Dia beza dengan mapan. Mapan sekadar kekal seperti biasa. Mampan, Pengerusi, saya perkenalkan istilah itu untuk bermaksud sustainable. Tahun 90-an saya perkenalkan. Dan terima kasihlah kerajaan guna sekarang. Jadi mampan itu sustainable dari sudut yang baik. Maknanya dia mampan itu lebih daripada mapan, kerana mapan itu sekadar pertahan prestasi. Kemampanan is sustainability yang boleh meningkat keupayaan dan nampak tahap kecekapannya. Bagaimana boleh mampan kalau tidak ada pemantauan? Bagaimana ada makna persefahaman, memorandum persefahaman MOU
Kalau tak dapat, kita bekerjasama memantau perjalanan. Dan saya ingat ini akan memberikan satu impact supaya orang yang menjalankan GRC ni jangan anggap dia itu off budget agencies, dia boleh buat apa-apa. Lebih bahaya kerana government guarantee is required dan tidak dibentangkan di sini. Ya. Kerana ini bawah loan guarantee bodies, corporate bodies yang tidak memerlukan laporannya di sini, dan oleh demikian GG debt itu sudah meningkat. End Jun 2018, outstanding GG debt registered was 258.4 billion atau 18.1 GDP. Apa lagi cara kita nak pantau kalau tidak Jawatankuasa Pilihan Parlimen boleh lakukan? Jadi saya harap kali ini dapat pertimbangan khususnya Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri telah menunjukkan kesediaannya ambil sikap lebih terbuka, kesediaannya untuk memberikan taklimat, kesediaan untuk mendengar dan memberi ruang yang cukup baik. Tetapi janganlah ini sekadar retorik, fasad, nampak semuanya baik, tapi when it comes to details, analyze, menilai, itu tidak dapat kita lakukan. Dan itu akan menyebabkan persepsi rakyat bahawa kita gagal. Contoh macam COVID. Ada kemajuan sekarang, kita akui. Tetapi kelengahan memberi vaksin yang menyebabkan kematian mencecah lebih 25,000. Itu harus dijawab. Dan saya sebut di sini, 2 minggu lalu, kebanyakan yang mati itu orang miskin. Terutama brought in dead. Tak ada akses kepada kemudahan hospital. Ya, memang ada orang lain-lain pun meninggal, kita simpatilah. Tak kira lah miskin kaya. Tetapi kebanyakannya itu tidak ada akses kepada kemudahan kesihatan. Maknanya public health itu satu masalah besar. Dan kalau bicara soal transformasi menyelesaikan masalah COVID ini, kita kena jawab masalah ini. Janganlah ceritakan kejayaan hari ini. Kita kena tahu punca yang mati dah mati. Apa punca dia? Bagaimana kita boleh mengelak perkara ini berlaku seterusnya. Jadi sebab itu soal yang dibangkitkan oleh ramai ahli yang berhormat, pertama, kemudahan prasarana perubatan yang perlu ditingkatkan. Kedua, mental health issues yang dianggap baru dalam negara kita. Soal bunuh diri, soal sakit, soal kehilangan ibu bapa. Dan sementara kita, rakyat, NGO, politik, parti-parti politik bantu, tetapi harus adalah satu dasar kerajaan yang jelas dalam perkara ini. Baik. Dixon, Lembah Pantai. Terima kasih Ibu Mak Ketua Pembangkang. Terima kasih Yang Tua. Apa pandangan Yang Mak Dixon bila kita lihat keadaan sekarang ni dengan yang disebut sebagai kita akan masuk endemic phase bagi wabak COVID-19. Adakah Yang Muhammad Dixon melihat rancangan Malaysia ke-12 seperti yang dibentangkan mampu berhadapan dengan senario di mana varian-varian baru yang mungkin lebih dahsyat daripada varian Delta yang ada sekarang ni, ataupun ancaman-ancaman lain yang bersifat sama seperti COVID-19? Atau adakah rancangan Malaysia ke-12 ini business as usual? Apa pandangan Yang Muhammad Dixon? Dixon boleh ringkas saja. Terima kasih Puan Speaker. Setakat ini saya belum mendengar komen atau ulasan Puan Dixon tentang agihan kekayaan yang lebih adil pada rakyat. Soalnya, adakah rancangan Malaysia ke-12 ini ada menangani hal ini? Terima kasih. Varian baru, saya akui saya tidak punya kepakaran tentang semua jenis varian dan kesan mereka. Tapi yang saya tahu dari segi dasar,
ya, ialah keperluan kita menyediakan kemudahan yang cukup dan membelanjakan cara besar untuk kemudahan kesihatan terutama bagi yang miskin bandar dan di luar bandar. Dan sebab itu saya kata kalau ini memerlukan pembatalan atau penangguhan projek-projek besar, buatlah. Kerana tidak mungkin kita buat terus dengan projek-projek MRT 3, ECRL, airport baru di samping dalam masa yang sama kita buat projek-projek kesihatan secara besar. Nanti Menteri jawab ini private initiative. Please dengan izin don't use that crap. Nothing is free. Maknanya kalau guna private initiative, 7 years, 10 years kita kena bayar. Ya. Jadi kalau gunakan ini tak memerlukan dana kerajaan, janganlah. Saya pun ada sikit pengalaman sebagai Menteri Kewangan. There's no such thing as a free project, a free initiative. Dan boleh, private sector initiative is welcome. Tapi kita kena tahu kesan-kesan dia. Saya begitu juga tentang pasir gudang. Agian, saya sebut daripada awal kesenjangan. Mengapa saya make reference kepada dasar ekonomi baru dalam tahun 1971 konteks itu? Ialah kerana ini kali pertama setelah laporan daripada Profesor Darajah Engku Aziz, Syed Hussein Ali tentang kemiskinan desa bangsa itu. Maka respon yang positif daripada almarhum Tun Razak adalah menangani masalah kemiskinan secara yang berkesan. Maka terus ada follow up. Buku hijau, mari tindakan daerah, semua ada. Jadi kita tengok ada follow up, ada perbezaan dengan sekarang. Sekarang kita umumkan, saya sebut tadi berapa 280 kali transformasi, tetapi kita belum yakin akan kesungguhan dan keupayaan melaksanakan di peringkat daerah. Termasuk isu yang tambahan. Dulu kita tak cakap sangat soal kesenjangan, kaya miskin, ya. Kita kemiskinan. Sekarang kita tambah dengan soal inequality. Dan dalam isu COVID pun saya pernah sebut di sini tentang kajian yang dibuat oleh Prussian economist 1848, ya, bahawa problem endemik termasuk masa itu typhus endemic itu isu poverty and social exclusion 1848, dan isu ini tidak berubah besar. Kita mesti selesaikan masalah kemiskinan dan soal kesenjangan. Tetapi soal miskin ini sekadar retorik cukuplah. Nak laksanakan ini mesti ada clear plan of action. Kalau tidak, seperti mana disebut oleh tuaran tadi, masalah bekalan air di Sabah pun belum selesai. Padahal kalau ada political will, tekad politik, pengusi, you just say, wait, next month you start at all cost. Whatever funds required, selesai masalah air di Sabah. We don't have that, unfortunately. Celahan Pak Dison. Ringkas. Nanti Pertua. Pak Dison, dalam berbahas tentang rancangan Malaysia ke-12 ini, apakah Pak Dison bersetuju bahawa satu komponen penting dalam memastikan bahawa plan yang dirancang, pelaksanaannya jadi tuntas dan baik jika sekiranya kewibawaan institusi-institusi penting negara itu ikut diberikan penekanan. Terutama institusi-institusi penguatkuasa. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan penangkapan beberapa pegawai dalam SPRM bersabit dengan kehilangan wang bahan bukti terhadap satu kes. Kemudian SPRM segera menjalankan siasatan. Kita bantah. Mana mungkin satu institusi yang terbabit, dia sendiri yang buat siasatan. Kita pernah lalui tahun 1998. Pak Dison ditangkap oleh polis, dikurung oleh polis, dipukul oleh polis, polis siasat polis, tak jumpa siapa yang buat. Takkanlah kita tak belajar daripada pengalaman itu dalam kes SPRM. Sebab itu kita desak biar polis ambil siasatan. Awal lagi. Tapi ada menteri yang pertahankan, tak apalah biar. Ini isu kewibawaan institusi. Sekurang-kurangnya, Pak Dison, Speaker, hari ini ada jugalah kenyataan saya terbaca dalam media ini daripada lembaga penasihat SPRM yang juga melahirkan rasa keprihatinan yang amat sangat, kebimbangan terhadap trend ini. Hujah saya, Pak Dison, apakah bersetuju bahawa perancangan yang bagus
rapi, cermat, membabitkan masa dan tenaga, tetapi komponen integriti institusi dan cabang penting demokrasi negara ini turut harus diberi penekanan. Terima kasih. Baru, Perdana Menteri ada merujuk kepada pelan anti rasuah. Dan walaupun di peringkat akhir, saya fikir sepintas lalu. Pada hemat saya, soal tata kelola atau governance ini soal sentral. Kita boleh sebut 300 bilion, 400 bilion atau 800 bilion. Tetapi kalau isu ini tidak diselesaikan, maka kita lihat bukan saja di kementerian, tetapi ataupun di GLC, sekarang di SPRM pun dia jadi masalah. Jadi dia menghakis keyakinan rakyat. Jadi saya akan sentuh sekarang soal plan anti rasuah ini, walaupun ini saya nak buat peringkat akhir. Kontroversi terakhir ini melibatkan Ketua Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri. Saya akui, kerana sekat saya faham dan saya ingat mantan Perdana Menteri pun ada di sini, selalunya bahagian polis risikan macam special branch ataupun penyelidikan Jabatan Perdana Menteri itu dikawal rapi dan dirahsiakan sebab dia melibatkan soal keselamatan dan juga hubungan antarabangsa dengan negara-negara lain. Jadi apa yang berlaku, saya minta penjelasan dari beberapa menteri berkenaan dan khususnya Perdana Menteri. Pertama, yang melibatkan pendakwaan mula kepada Datuk Seri Hassanah, itu melibatkan wang yang diambil dari mungkin negara lain untuk tujuan risikan. Itu defense dia. Bila ditarik balik pendakwaan, tak ada penjelasan. Kemudian wang disimpan di SPRM. Kemudian berlaku kecurangan kerana berlaku kepalsuan wang yang diganti dan oleh yang demikian dicuri. Itu tuduhan ya kepada pegawai SPRM. Jadi melibatkan 3 agensi dah. Jabatan Perisikan, SPRM, polis. Karena wang palsu, kalau ringgit, itu tanggungjawab Bank Negara dengan Kementerian Kewangan. Kalau US dollars, dia melibatkan kerajaan Amerika Syarikat. Jadi untuk kita mengambil tindakan sambil lewa dan tanpa apa-apa kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, bagi saya tidak boleh diterima. Patut ada penjelasan, patut tindakan luar daripada SPRM untuk menjelaskan. Kalau ini yang berlaku pada SPRM, apa yang diharapkan tindakan kepada isu-isu besar yang lain? Saya baca semalam, guru besar didakwa kerana salah guna RM2,500. Saya pernah di Sungai Buloh. Sungai Buloh itu penjara pengusi. Seorang anak muda ditangkap, ditahan berbulan-bulan kerana curi jin. Bukan jin setan ni, jin seluar. Seluar jin. Dan kerana tidak ada wang untuk cari lawyer, dia kena riman dah hampir 6 bulan. Jadi saya kata, oh di Malaysia ni bagus. Sebab kalau curinya lebih daripada 500 juta, dia selamat. Kadang-kadang naik pangkat. Jadi oleh yang demikian, tanpa prasangka pada siapa, pendakwaan harus bebas. Soalnya sekarang pun, pendakwaan pun dipertikai. Ini masalah SPRM diterhakis kepercayaan. Pendakwaan pun belum tahu. Salah tak salah dia pendakwa atas arahan. Itu persepsinya begitu rupa. Badan kehakiman begitu, ada perubahan sedikit, kemudian sekarang dipersoal. Jadi kalau benar kita nak institusi ini direform, mesti pastikan enforcement, pendakwaan, badan kehakiman bebas dan telus. Selamatkan negara ini. Pengusi, kita bicara ni soal keselamatan negara. Bagaimana boleh kita jamin negara ini selamat kalau kita tak tahu institusi mana boleh dipercayai? Kuliah Bandar Baru sebut pengalaman masa itu Pematang Bauh, sekarang Port Dickson. Itu tak apa. Saya ni senang. Sudahlah. Maafkan dan move on. Ya.
Tapi janganlah sekarang berlaku lagi. Kalau terus jawapan menteri sampai lewat, ini sedang dalam siasatan dan kita tunggulah dulu. Siasat siapa yang siasat? Dan ini menyebabkan pelbagai agensi sebab itu ada cadangan untuk dibentuk Suruhanjaya Diraja. Saya belum ada pandangan khusus sebab ini. Kalau jaminan pihak polis dan pihak pendakwaan Bank Negara itu betul-betul telus, maka tidak ada keperluan dalam tiap kes kita Produsen adakan. minta ni, janganlah menghina kerajaan. Kan ulama banyak kan dalam kerajaan. Boleh nasihat. Ini menghina kerajaan yang disokong oleh ulama ni, kenapa ni? Yang Muhammad Kota Raja dah sign MOU agaknya. Terima kasih pengurusi. MOU tak menghalang kita mengkritik benar yang betul. Dan tentunya di antara yang sebab membaranya Kota Raja ini sebab judi ditambah 22. Jadi yang ni bagi saya membingungkan lah. Ya. Dan tidak ada suara. Sunyi sepi, lidah kelu tidak berkata. Entah sebab apa, saya tidak faham. Ya. Tapi baik, saya akan teruskan sedikit lagi dan saya minta tidak ada lagi pencerahan sebab sedikit lagi tentang pertamanya industri. Ya. Yang saya terima baik buku dan penyelidikan dan penelitian oleh UPE ni, Unit Perancangan Ekonomi ni, kerana beberapa masalah itu dikenal pasti cara yang sangat objektif. Umpamanya kita lihat ya, isu dan cabaran soal produktiviti. Dia mengaku setelah 6 dekad merdeka, produktiviti rendah. Akses pasaran yang rendah. Dan firma kurang berdaya saing. Pembangunan perindustrian yang tidak seimbang antara wilayah. Tadbir urus dan mekanisme pelaksanaan yang kurang berkesan. Ini datang dari Jabatan Perdana Menteri bagi saya sangat menggalakkan. Soalannya, apa benar kita sedia untuk ambil tindakan menyelesaikan masalah-masalah ini? Apa boleh kita adakan jawatankuasaan saya cadangkan pilihan itu untuk memantau benar tidak supaya jangan mengulangi masalah yang berlaku sebelumnya. Ya. Dan penyelesaiannya bukan yang disebut CPTPP, ya, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Oh, kita dah sign. Tapi kita kena tanya juga. Kita kan nak tahu. Kita tidak menentang. Kalau mau kita sokong, kita nak tahu. Kerana Yang Mohd Menteri itu di antara pelopor kuat untuk pertahankan. Tapi kita nak tahu umpamanya. Kesan dia apa? Apa risiko pada pendapatan kerajaan? Seperti juga WTO. Bagaimana tentang subsidi nelayan? Kemudian, apakah benar dengan bersetuju dengan artikel 24 trade balance ini, kita ada kesan memperburuk imbangan pembayaran hampir 10 bilion ringgit setahun. Apakah benar kita kehilangan hasil tarif 6.9 bilion ringgit? Itu soalan-soalan yang tidak dijawab secara tuntas oleh kementerian dan saya percaya boleh dilakukan. Ya. Dan kita juga tahu umpamanya UNCTAD buat kajian. Hipotesis bahawa bilateral investment treaties, BIT, foster bilateral FDI, itu dipertikai. Ada negara yang tidak tanda tangani FTA dan perjanjian sedemikian yang masih terus mendapat pelaburan. Mungkin kerana institusi lebih kukuh. Mungkin kerana kewibawaan, keabsahan kerajaan yang belum diuji di sini. Dan ini saya pendekkan untuk sekadar Menteri mengambil perhatian. Ada isu-isu yang besar yang harus dijawab. Ini sepanjang
4-5 tahun yang lalu dan sepanjang darurat COVID, banyak tender-tender pembelian dibuat tanpa peraturan yang munasabah. Kemudian umpamanya projek pembinaan 6 buah kapal light combat ship sampai sekarang tak ada jawapan. Dan ada lagi pembelian 6 helikopter MDS TOG. Ini besar. Ini berliun-berliun. Yang helikopter ni 340 juta. Jadual pembayaran untuk kapal light combat ship berubah. Pembayaran diteruskan. Kapal tak sampai. Kurang-kurangnya dulu sampai walaupun tenggelam. Sampailah juga. Ini tak sampai langsung. Ini kena jawablah. Jangan jawab kata dalam perhatian. Kemudian, ini serius. Dan saya tahu syarikat-syarikatnya, saya tahu detail. Saya nak tunggu Menteri jawab dan kita akan respon daripada situ. 1 bilion kontrak baru. Starstreak peluru berpandu. Saya ada detailnya yang Mohd Menteri boleh sampaikan kepada Menteri Pertahanan. Jangan dia jawab sewenang-wenang kerana kita akan kemukakan pandangan yang berikut. Kementerian Pengangkutan, Transit Acquirers Sdn Bhd diperbadankan dana 25 juta, kemudian rugi, ya, lepas rugi dibuang oleh Menteri Pertahanan Menteri Pengangkutan yang lalu, diambil balik oleh Menteri Pengangkutan yang baru dan dia nak perkenalkan sistem yang lama yang nyata telah menyebabkan kerugian dan sebab itu kerajaan tidak boleh mengaktifkan ICPS 2.0. Saya ringkaskan tapi saya nak tunggu kerana monopoli oleh satu pengendali bukanlah peluang yang cekap dan berpotensi dan ini akan memungkinkan berlakunya rasuah. Kita menilai, merumuskan fungsi kejayaan ni bukan dari angka, data. Datuk Seri, 30 saat saja. 30 saat more. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Untuk teruskan hujah Ketua Pembangkang, saya berharap Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh berikan list dan senarai penuh sejujur dan setelus mungkin semua kontrak yang diberikan melalui rundingan terus ataupun rundingan terhad dan dimaklumkan kepada semua ahli parlimen kerana jika Menteri Kewangan boleh buat yang sama pada tahun lepas, ya, saya agak yakin Menteri Kewangan dapat lakukan perkara sama pada tahun ini supaya ada sikap ketelusan. Terima kasih. Saya cadangkan tadi Jawatankuasa Pemilih peringkat awal untuk dibentangkan secara terperinci dan semua yang projek termasuk kontrak dan kemudian untuk dibahaskan di Parlimen. Kalau tidak ada makna. Transformasi tidak bermakna MOU. Ya, MOU mau melibatkan, jadi kita tanya, nak suruh kita sokong, tapi kontrak berliun-berliun lesap di bawah. Tak boleh. Orang kata kita seolah sekongkol. Bagi saya fakta yang penting, orang pertikai. Kalau betul nak kerjasama, tak ada masalah. Apa yang nak rahsiakan? Kontrak dah bagi 1 bilion. Kepada siapa? Mengapa? Apa track record dia? Ya? Apa berapa komisen dia? Siapa yang dapat komisen? Syarikat mana? Daripada komisen tu bagi kepada bahagian mana? Semua orang tu tak payahlah kan? Wal ma'lum. Baik, jadi saya minta yang pengurusi kerjasama kementerian untuk mengenal pasti penilaian itu. Dan penilaian itu boleh dibuat berdasarkan kaedah yang lengkap. Sebab itu dulu saya pernah sebut apa yang pernah disebut oleh Boston Consulting Group tentang SEDA, Sustainable Economic Development Assessment, yang tidak terikat hanya dari segi perumahan, kesihatan, pendidikan, tapi yang lebih menyeluruh ya, tentang yang disebut wellness, well-being masyarakat. Kerana kita sampai keadaan bukan saja dari segi pendapatan tetapi keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Ini memang disebut dari segi
buku ini secara yang agak menyeluruh, tapi saya nak agak lebih spesifik. Apakah akhirnya penilaian, kaedah penilaian untuk menunjukkan ada kejayaan dan keberkesanan tindakan yang diambil. Saya akhiri dengan menyatakan dari sudut kajian dan penelitian oleh UPE Rancangan Malaysia ke-12 ini, saya alu-alukan dengan semangat yang agak positif. Yang saya pertikai adalah dasar transformasi yang lompang. Dan yang saya tuntut adalah tindakan yang berkesan melalui suatu jawatankuasa yang boleh membuat penilaian. Jangan tunggu separuh penggal dan setelah 5 tahun, tapi dari bulan ke bulan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson